أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا مفرودا ولا محروما برحمتك يا أرحم الراحمين. Yang berbahagia Tuan Pengerusi Masjid, EJK Masjid, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi apa khabar semua? Alhamdulillah. Kita doakan moga semua dikurniakan kesihatan, dan dengan kesihatan itu kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sebelum kita mulakan, insya-Allah saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Ustaz Ismail Jufri. Berasal kampung kat Orang Bawah, Rombau. Sekarang ini menetap di Seremban. Sudah berkahwin dan mempunyai 2 orang anak, dan sekarang bertugas sebagai pegawai Aman Palestin Cawangan Negeri Sembilan. Okey, itulah sedikit sebanyak. Lepas ni kita boleh ta'aruf lebih, kita makan-makan nanti insya-Allah. Okey, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, pertama sekali kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya Allah masih lagi mengurniakan kita dengan 2 nikmat yang terbesar. 2 nikmat yang terbesar, yang mana sebahagian daripada kita ataupun sebahagian daripada umat manusia telah ditarik nikmat yang terbesar ini. Dan kita takut-takut, dan kita sentiasa kena berhati-hati supaya nikmat ini Allah terus kekalkan. Itulah yang dipanggil sebagai sabat. Sabat inilah yang sangat sukar untuk kita lakukan, supaya kita kekal dalam 2 nikmat ini, iaitu apa dia? Nikmat iman dan Islam. Allah masih mengurniakan kita dengan nikmat iman, dan Allah masih mengurniakan kita dengan nikmat Islam, di mana sebahagian daripada umat manusia telah ditarik nikmatnya, dan ada sebahagian daripada mereka yang mati dalam keadaan kufur. Okey. Sebab tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila turunnya surah Hud, pernah dengar surah Hud? Surah Hud, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut syayyabatni Hud. Syayyabatni Hud. Apa maksud dia? Surah Hud ini telah menyebabkan aku beruban. Kenapa Rasulullah kata Rasulullah beruban disebabkan surah Hud ini? Jadi antara sebab Rasulullah beruban disebabkan surah Hud ini, ada ulama membincangkan, kata uban yang dimaksudkan bukanlah uban yang betul-betul uban, tetapi disebabkan Rasulullah sentiasa berfikir. Ada yang kata memang betul-betul beruban sebabkan banyak berfikir, akhirnya keluar uban. Okey, apa yang konten ada yang terbesar dalam surah Hud ialah ayat fastaqim kama umirta. Maka hendaklah kamu beristiqamah seperti mana yang diperintahkan. Ayat istiqamah itulah yang Rasulullah SAW sentiasa memikir, bagaimana nak istiqamah dan sabat di atas jalan Allah Subhanahu Wa Taala ini. Begitu juga dengan kita pun kena sentiasa memikirkan, takut-takut tengah-tengah jalan Allah uji kita, lantas tertarik daripada kita nikmat iman dan Islam. Sebab tu tak ada siapa boleh confirm, betul? Tak ada siapa boleh declare insya-Allah aku ni ahli syurga. Sebab apa? Dia belum confirm lagi mati dia macam mana. Ada orang yang diceritakan dalam kisah-kisah terdahulu, dia beramal selama 360 tahun. Tetapi apabila di hujung-hujungnya dia telah diuji dan akhirnya kufur ketika matinya.
Sebab itulah kita kena sentiasa doa kepada Allah SWT, ya Allah kurniakanlah aku sabat di atas jalanmu ini. Okey. Jadi apa yang kita nak perbincangkan pada malam yang berbahagia ini, saya mengambil tajuk yang dekat-dekat dengan kita punya tarikh kita 31 hari bulan yang lepas, iaitu merdeka. Merdeka. Jadi saya fikir apa tajuk yang sesuai, dan so saya memilih tajuk perjuangan memerdekakan Masjidil Aqsa. Dan untuk makluman ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang-abang, Aman Palestin Negeri Sembilan, kita telah melaksanakan jelajah Al-Aqsa Solidarity Ummah. Jelajah ni macam mana? Kita pusing satu Negeri Sembilan. Dan sebelum PKP yang lepas, kita dah sampai ke Ceruk Kampung. Okey. Ada sebahagian masjid bertanya kepada saya, Ustaz, masjid kita ni sikit, orangnya tak ramai, segan nak terima kedatangan Aman Palestin. Jadi apa saya jawab? Saya kata objektif kami datang ni ada dua. Yang pertama untuk berikan kesedaran tentang Palestin. Yang kedua ialah untuk menyalurkan sumbangan ahli qaryah. Tetapi kalau tak dapat yang kedua tu, kami nak yang pertama. Sebab apa? Sebab urgensinya tajuk tentang Palestin ini. Di mana tajuk Palestin ni sekarang jarang-jarang orang sebut. Kita pun mungkin setahun sekali pernah dengar. Itu pun nasib. Kalau ada rezeki, kita dengar. Dan kadang-kadang beberapa tahun baru kita dengar. Okey. So bila kita sebut tentang merdeka, apakah yang dimaksudkan dengan merdeka? Adakah kita ini sudah merdeka? Adakah kita ini sudah merdeka? Apakah yang kita perlu lakukan supaya kita menjadi orang yang merdeka? Ini tajuk yang kita nak bincangkan. Alhamdulillah, Malaysia kita telah merdeka selama berapa tahun? 64 tahun. Lebih kurang lah 63, 64. Tetapi adakah kita betul-betul merdeka? Mari kita lihat apakah perbincangan tentang merdeka ini. Bila kita sebut tentang merdeka, dari sudut istilahnya, merdeka inilah bebas daripada segala belenggu. Segala belenggu. Apa jua jenis belenggu? Apa jua jenis belenggu? Kalau semasa penjajahan, kita harapkan kita bebas daripada penjajahan. Dan itulah yang kita maksudkan dengan merdeka. Tetapi dalam Islam, merdeka ini lebih luas daripada konteks bebas daripada penjajah. Kita sama tengah lihat, antara maksud merdeka adalah bebas daripada belenggu penjajahan, pemikiran, nafsu dan peraturan luar. Peraturan luar. Kenapa kita sebutkan peraturan luar, nanti kita akan bincangkan. Dan mempertahankan agama, negara, identiti dan undang-undang adalah sebahagian daripada mempertahankan akidah. Jadi dekat situ ada kaitannya negara dan juga Islam. Bila kita bincangkan tentang Islam, Islam ini perlukan kepada negara. Betul ke tak betul? Perlu kepada negara. Jadi untuk memerdekakan, kita lihat macam mana Rasulullah SAW dalam peristiwa hijrah. Peristiwa hijrah, kenapa Rasulullah SAW berhijrah ke Madinah? Apakah merdeka yang diharapkan oleh Rasulullah SAW? Kita pun baru melalui ma'al hijrah. Okey. So apabila kita lihat tujuan Rasulullah SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah, adakah untuk lari daripada siksaan kaum kafir ataupun kafir Quraisy? Adakah begitu? Siapa setuju angkat tangan? Ataupun sebenarnya adalah perjuangan untuk menyelamatkan akidah. Jadi antara tujuan besar daripada hijrah ini adalah untuk menyelamatkan akidah. Dan antara cara untuk menyelamatkan akidah ialah perlunya kepada kenegaraan. Jadi kenegaraan ni adalah satu perkara yang disebutkan oleh ulama, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Apa yang tidak sempurna,
tidak sempurna sesuatu perkara itu, suatu kewajipan itu, tanpanya maka dia adalah wajib. Jadi nak menegakkan syiar-syiar Islam hampir mustahil tanpa ada sebuah negara yang memelihara akidah, memelihara perjalanan-perjalanan untuk buat zakat dan sebagainya. Maka perlunya dekat situ adalah akidah. Okey, cuma kita tengok kepada satu kisah. Kisah ini kisah yang menarik. Kisah Rub'i bin Amir. Rub'i bin Amir. Siapakah Rub'i bin Amir ini? Dia adalah panglima tentera yang dihantar kepada kerajaan Parsi. Beliau berani dan hingga menjelaskan dan bangga menjelaskan erti risalah Islam kepada Jeneral Rustam, nama Rustam yang memimpin tentera Parsi dengan katanya, Allah mengutuskan kami untuk mengeluarkan sesiapa yang dikehendakinya dari perhambaan sesama manusia kepada perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah merdeka. Bebas daripada belenggu penghambaan kepada manusia, ikut turutan manusia kepada perhambaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata, dari kezaliman sistem-sistem kepada keadilan Islam, dari kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Sebab tu Rasulullah SAW hadirin sekalian pernah bersabda, Rasulullah SAW, Allahumma la 'aisha illa 'aishal akhirah. Sesungguhnya tiada kehidupan yang bermakna melainkan kehidupan akhirat. Inilah yang seringkali orang terlalai. Dan inilah seringkali kita pun kadang-kadang terlupa. Bahawasanya kita ada satu alam yang lain yang kita akan teruskan, iaitu kehidupan akhirat. Jadi merdeka ini akhirnya memerdekakan diri kita daripada belenggu hawa nafsu, karat-karat jahiliah dalam diri kita. Sebab tu Ibnu Qayyim pernah membincangkan, mana mungkin untuk berjihad mengalahkan musuh yang zahir kecuali dia dapat mengalahkan musuh yang tersembunyi. Apakah itu musuh yang tersembunyi? Musuh yang tersembunyi dalam diri kita sebenarnya, iaitu hawa nafsu, hawa dan juga nafsu. Disenaraikan ada 4. Jihad menentang nafsu, jihad menentang hawa, syaitan dan juga dunia. Dan keempat-empat inilah yang telah menyebabkan manusia akhirnya sesat dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Ada hadis Rasulullah SAW hijrah, tentang hijrah. Hijrah sebenar ialah meninggalkan dosa. Wal muhajir man hajaral khataya wal dzunub. Dan orang yang berhijrah itu adalah orang yang meninggalkan kesalahan dan juga dosa. Itulah ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang-abang. Inilah sebenarnya belenggu yang masih lagi ada dalam diri kita, yang kita susah nak tinggalkan, dan kita mengharapkan dalam peristiwa Ma'al Hijrah dan juga Merdeka ini menjadi titik tolak kepada kita untuk lebih kuat menanam azam untuk meninggalkan dua perkara ini, iaitu kesalahan dan juga dosa, seperti mana disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikuatkan lagi bahawa Rasulullah SAW juga bersabda, sesungguhnya kalian akan menjejaki orang sebelum kamu sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sehingga mereka masuk ke lubang biawak sekalipun pasti akan kamu mengikutinya. Maknanya apa dekat sini? Maknanya kita akan mengikut perancangan orang lain. Apa perancangan? Sedar tak sedar, kita ni sedang dirancang, kita ni sedang disusun atur. Rupa-rupanya disusun atur macam mana? Kita tengok, setiap hari kita tengok Facebook, apa konten-konten tu siapa yang susun? Kadang-kadang kita tengok, rupanya ada maksiat dekat dalam Facebook. Kita tengok YouTube, ada maksiat dekat dalam YouTube. Siapa yang merancang semua benda itu? Kalau tidak lain tidak bukan melainkan daripada musuh Allah SWT. Rasulullah SAW bersabda, ditanya siapakah mereka
Maka Rasulullah SAW bersabda, Al-Yahud wan Nasara. Wahai Rasulullah, adakah mereka itu adalah Yahudi dan Nasrani? Maka Rasulullah pun menjawab, lalu siapa lagi? Bermakna orang Yahudi dan Nasrani ini tidak akan pernah duduk diam untuk menyesatkan umat manusia ini. Takkan pernah duduk diam dengan teknologi yang mereka sedang pegang. Akhirnya dia merosakkan pemuda-pemuda. Kita boleh tengok macam mana banyak dari kalangan pemuda masih lagi dalam keadaan kelalaian. Dan inilah yang sebenarnya kita nak peringatkan selalu. Kita harapkan kita datang hadir ke masjid kita ni supaya kita sentiasa teringat tentang kehidupan akhirat. Supaya kita dapat kekuatan untuk sentiasa beramal. Tahu, kita pun tak tahu bila kita akan dijemput oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti mana yang disebut juga daripada hadis Rasulullah SAW, yushakul umam an tada'a alaikum kama tada'al aklah ila qas'atiha. Sesungguhnya umat-umat umat-umat selepas ini akan dibaham seperti mana bahamnya orang yang lapar kepada satu dulang makanan. Faqala qail wa min qillati nahnu yawma idzin, adakah disebabkan ketika itu kami lemah disebabkan kami ini sedikit? Akhirnya Rasulullah kata, bal antum yawma idzin katsir, sedangkan kamu ketika itu ramai. Umat Islam di dunia ni ada berapa ramai? Siapa boleh bagikan satu fakta berapa ramai umat Islam kat dunia ni? Ada setengah kata ada 2 bilion, 2.6 bilion umat Islam lebih kurang. Jadi adakah disebabkan sedikit? Tidak. Tetapi kamu ramai tapi banyak seperti buih-buih di lautan. Buih-buih di lautan, dan akhirnya hilang begitu saja. Dan akan dicampakkan kepada hati-hati kamu ini penyakit, satu penyakit. Ini warning daripada Rasulullah SAW. Apakah penyakit itu? Itu yang dinamakan penyakit al-wahan. Apakah penyakit al-wahan itu? Faqala qail ya Rasulullah wa mal wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut. Iaitu cintakan dunia dan bencikan kepada kematian. Allah. Rasa-rasa macam terkena pada kita. Sebab apa kadang-kadang kita hidup kat dunia ni, kadang-kadang ialah sebagai seorang manusia mesti dia cintakan kepada, Allah pun sendiri menyebut umat manusia ini dia cintakan kepada beberapa benda. Zuyyina linnas hubbus syahawat minan nisa, dia sukakan perempuan, dia sukakan khail, kuda. Kalau zaman sekarang ini kuda ni ialah kereta kereta, rumah yang besar dan sebagainya. Tetapi kadang-kadang kecintaan kita kepada dunia ni membawa kita kepada penyakit al-wahan ini. Akhirnya kita lupa dan akhirnya kita tamak mengejar kekayaan dunia, akhirnya kita terlupa untuk prepare untuk akhirat. Jadi hendaklah kita sentiasa beringat dan kita melakukan sesuatu. Orang yang rugi adalah orang yang muflis ketika di akhirat kelak. Sehingga kan orang yang mati, ini cerita yang menarik. Ketika seorang itu mati, dia akan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan ayat Al-Quran, dia akan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, wahai Allah, kembalikanlah aku ke dunia sekejap, walaupun sementara. Pula dah mati nak minta balik ke dunia. Sebab apa? La asaddaqanna wa akun minas salihin. Bagi seminit je, bagi seketika, tak tahulah seketika berapa lama yang diminta, tetapi seketika, sekejap. Apa yang orang mati itu nak buat? Dia kata la asaddaqanna, aku akan bersedekah, wa akun minas salihin, dan aku akan jadi orang yang soleh. Maknanya kenapa orang mati ni akhirnya dia nak kembali ke dunia, dia nak buat yang pertama sekali ialah sedekah. Inilah rahsianya. Sebab apa? Sedekah inilah adalah saham yang paling menguntungkan. Saham yang paling menguntungkan. Kita rasa bila kita keluarkan duit tu, kita rasa kurang duit kita, sedangkan tidak.
mana qasa min mali sadaqah, tidak berkurang harta yang disedekahkan. Malah dalam ayat Al-Quran sendiri menyebut kan, setiap sen yang kita keluarkan akan didarabkan dengan 700 kali ganda. 700 kali ganda. Maknanya kalau kita keluarkan RM1 sama dengan RM700. Sebab itulah orang yang mati itu nak hidup semula dan nak bersedekah. Tetapi disebabkan kita, kod-kod kita ni ada penyakit wahan, inilah yang menyebabkan kita rasa susah nak bersedekah. Dan ada hadis yang lain yang mengatakan bahawa ketika orang tu nak sedekah, dia akan menghadapi 70 syaitan. 70 syaitan akan menghasut dia, menggoda dia. Tak payahlah kau nanti nak bagi makan anak bini apa? Apa benda kau nak bagi makan anak bini nanti? Duit habis, nak bayar duit kereta apa semua, macam-macam dia akan berfikir. Itulah peranan syaitan. Okey. Bila kita sebutkan tentang merdeka, kita dapat fahami bahawa jiwa yang merdeka adalah jiwa yang bebas daripada kongkongan hawa nafsu. Adakah kita telah bebas daripada kongkongan hawa nafsu? Itu soalan yang kita kena sentiasa persoalkan kepada diri kita. Okey. Sekarang ini kita nak kaitkan dengan apakah erti kemerdekaan dan kaitannya dengan Masjidil Aqsa. Dan sebelum itu kita pasang satu video. Ada mic tambahan tak ada? Kita ni sikit. Ada mic lagi? Kenapa tak? Boleh? Okey, bismillah. Kita dengar satu video Yes.
itulah sedikit gambaran tentang apa yang sedang berlaku kepada bumi Palestin. Kalau kita tengok apa yang ada kat depan ini, rumah dibom. Rumah yang menempatkan penduduk-penduduk awam dibom. Baru berita malam tadi, saya nak kongsikan. Berita malam tadi, Israel dia masuk kepada rumah seorang orang Palestin dan dia baling grenade, bom tangan tu, baling masuk ke dalam. Akhirnya 2 orang daripada ni cedera parah, 2 orang daripada ahli keluarga cedera parah. Rumah yang pintu dibuat daripada besi tu hancur. Bayangkan grenade tu masuk dalam rumah, dia ingat mercun ke apa. Tetapi inilah yang kezaliman yang dilakukan oleh penjajah Israel, yang tidak pernah kenal erti kemanusiaan. Kalau kita tengok kat depan, hospital tak mampu menampung pesakit-pesakit yang datang, dan berapa ramai dalam kalangan mereka yang akhirnya mati dalam tengah-tengah queue, dan ambulans pun mereka letupkan. Ini yang footer tadi itu memang gambar yang real, memang dia tembak dan juga bom ambulans. Dan ini adalah press ataupun wartawan. Wartawan yang sebenarnya wartawan ini dalam kalau ikut undang-undang antarabangsa, wartawan ni antara yang diharamkan untuk dibunuh, walaupun siapa juga dia, tapi orang Israel tak pernah kenal erti undang-undang. Ini antara ambulans yang diletupkan, dan kita lihat keajaiban, dan kita agak hairan kenapa orang dekat Palestin ni betul-betul sangat mempertahankan Palestin. Sehingga kanak-kanak pun yang kalau kita lihat sepatutnya umur ini main anak patung. Ini pun sama, tetapi dia mampu keluarkan satu kata-kata keazaman untuk mempertahankan negara dia. Dan kita lihat inilah rupa dah macam bukan tak ada kehidupan langsung dekat kawasan ini. Dan kita boleh lihat kanak-kanak ini, pada asalnya dia dia buta, dan dia nak dipulihkan daripada butanya, tetapi selepas apa yang berlaku di Gaza, dia mengharapkan dia tak nak dipulihkan daripada buta. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia tak sanggup nak tengok Gaza ataupun negara yang dia kasihi dan sayangi dibom. Dan ini menjadi pengajaran kepada kita, untuk mempertahankan bersungguh-sungguh negara yang kita sayangi. Dan alhamdulillah negara kita adalah negara Islam, negara Islam, dan tidak akan terlepas negara kita daripada ancaman. Ancaman ini akan sentiasa ada, dan perlu kita untuk sentiasa alert supaya apa yang berlaku di Gaza tidak berlaku pada kita, kerana sifirnya sama sahaja. Nanti kita akan bincangkan. Okey, kenapa kita bincangkan tentang Palestin? Ini Palestin. Okey, kita nak bagi satu soalan. Mana satu Masjidil Aqsa? Yang kubah emas ni ke? Ataupun kubah hitam ini? Hitam. Ke kubah emas? Hitam. Ramai yang sebut hitam saya dengar. Okey. So jawapannya ialah kedua-duanya bukan. Okey. So mana satu Ustaz? Bagi soalan tiba dua-dua jawapan salah. Sebenarnya Masjidil Aqsa ini adalah satu kompleks masjid. Kompleks masjid yang di mana dekat dalam Masjidil Aqsa ada 8 buah masjid. Dalam masjid ada 8 buah masjid. Dan mampu menempatkan ratusan ribu orang, seluas 144,000 persegi meter. Maknanya luas lah.
Ni kawasan yang titik-titik merah inilah Masjidil Aqsa. So jangan kita terkeliru yang emas ke, yang hitam ke, tak. Dia ada kompleks benda ni. Dan inilah yang menjadi rebutan Yahudi, Nasrani dan juga Islam. Kenapa kita kena pertahankan Masjidil Aqsa? Yang pertama adalah kiblat pertama umat Islam. Sejak daripada awal kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat Islam ketika itu solat menghadap ke Masjidil Aqsa. Sampailah 17 Hijrah barulah dipindahkan. 17 bulan selepas hijrah baru Allah SWT memalingkan ke Kaabah. Maknanya satu tempoh yang panjang umat Islam solat menghadap ke Masjidil Aqsa. Dia adalah masjid yang kedua dibina. Siapa bina Masjidil Aqsa ni? Dan adakah Masjidil Aqsa ni adalah masjid yang tertua? Dia sebenarnya dia dibina oleh Nabi Adam AS. Maknanya dia adalah masjid di antara yang masjid yang tertua di dunia. Yang pertama ialah Kaabah, dan selepas 40 tahun Nabi Adam membina Kaabah, selepas itulah Nabi Adam membina Masjidil Aqsa. Inilah gambaran dia. Dan akhir zaman nanti akan ada satu khalifah. Antara tanda-tanda kiamat ialah kedatangan khalifah. Sebelum kita dengar, last khalifah dah habis. Tapi akan ada khilafah semula. Dan itulah tanda-tanda kiamat. Dan dia akan berpusat di Masjidil Aqsa. Jadi kenapa kita bersungguh-sungguh sangat, Ustaz? Kenapa beria-ria sangat nak datang cerita pasal Palestin ni? Jawapannya adalah, pertama, dia adalah isu akidah. Bila sebut tentang isu akidah, barang siapa yang mengucapkan kalimah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, maka dia akan dipersoalkan. Dia akan ditanyakan, apakah yang engkau telah lakukan untuk Masjidil Aqsa, untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Yang kedua adalah isu ukhuwah. Kita merasai semangat ukhuwah kita seakidah, sepatutnya kita menolong. Yang ketiga ialah isu masa depan umat Islam. Seperti mana kita sebutkan tadi, khalifah akan datang di Masjidil Aqsa, dan kemudian banyak peristiwa-peristiwa akhir zaman yang berlaku di Palestin. Dan antaranya ialah turunnya Imam Mahdi di Masjidil Aqsa dan akan memerintah di Palestin. Turunnya Nabi Isa akan memerintah di Palestin, dan Dajjal pun akan datang akhir zaman nanti untuk menawan semula, maknanya untuk merampas semula Masjidil Aqsa. Dan akhirnya isu kemanusiaan seperti mana negara-negara lain. Palestin berada di tengah-tengah dunia, dan inilah yang menyebabkan kotanya strategik, dan kuasa-kuasa dunia sangat inginkan kepada Palestin. Apa bukti dia? Israel ada di Palestin. Sekarang ini apa yang berlaku, Amerika Syarikat juga sedang melaksanakan satu perjanjian damai untuk memudahkan orang Palestin, untuk memudahkan orang Israel dapatkan kuasaan penuh terhadap Palestin. Dan bila kita sebut tentang Palestin, sebenarnya dia bukan sekadar Palestin sahaja. Bila Allah sebut barakna haulahu dalam surah Al-Isra, bukan sekadar Palestin, tetapi ada 7 bahagian yang saya akan sebutkan ini. Yang pertama ialah Gaza, tebing barat jajahan Israel. Inilah 3 inilah Palestin. Yang keempat Lebanon. Bumi Syam ini sebenarnya merangkumi Lebanon. Yang kelima Syria, yang keenam Jordan, dan juga yang ketujuh ialah sempadan Mesir, iaitu Sinai. Inilah lingkungan bumi Syam yang disebutkan barakna haulahu. Dan yang menjadi tanggungjawab kita untuk sentiasa cakna tentang bumi Syam ini. Inilah peta dia. Yang kanan ni ialah Palestin yang kita nampak peta dia zaman sekarang ni. Yang sebelum itu peta dia adalah belah kiri, Ardu Kanaan ini. Okey. Persoalan yang timbul dekat sini, perjuangan membebaskan Al-Aqsa adalah perjuangan siapa? Adakah perjuangan orang Palestin sahaja ke? Ataupun siapa yang sepatutnya memperjuangkan pembebasan Al-Aqsa ini? Adakah ada kaitan dengan kita ataupun tidak? Mari kita sama-sama lihat. Ini adalah graf. Graf
yang berkaitan dengan Masjidil Aqsa, yang di mana Masjidil Aqsa ini adalah menjadi simbol jatuh bangun umat Islam. Daripada Nabi Adam membina Masjidil Aqsa, kemudian dirampas oleh Firaun, kemudian ditawan semula oleh Nabi Daud. Bermakna nabi-nabi terdahulu juga memperjuangkan Masjidil Aqsa. Nabi Daud menawan semula dan kemudian dirampas semula oleh kerajaan Rom dan Babylon. Nampak? Jadi kita lihat kenapa dia orang nak sangatkan kepada Palestin ini. Kemudian selepas zaman Rom, satu tempoh yang panjang, sebab tu kita lihat dalam Al-Quran ada surah apa? Ada surah Rom. Kerana apa? Surah Rom ini membawa maksud, maknanya kerajaan yang terbesar ketika itu adalah kerajaan Rom, dan telah menawan Masjidil Aqsa dalam satu tempoh yang panjang, sehinggalah datangnya Nabi Muhammad SAW merancang untuk mendapatkan Masjidil Aqsa, dan akhirnya telah dibuka oleh Saidina Umar. Maknanya Rasulullah SAW sendiri memperjuangkan untuk bebaskan Masjidil Aqsa. Jadi kalau kita yang mengaku umat Muhammad SAW nakkan ikut sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah sunnah baginda antara sunnah yang terbesar ialah memperbebaskan Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah merancang strategi yang panjang, sehinggalah Rasulullah sendiri tak sempat untuk melihat pembebasan Masjidil Aqsa kerana berlaku pada zaman Saidina Umar. Maknanya perancangan yang cukup teliti yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian telah dijajah semula oleh Zionis Israel pada tahun 1948, dan seterusnya siapakah yang akan membebaskan? Siapakah akan menjadi pembebas kepada Masjidil Aqsa setelah Salahuddin Al-Ayyubi? Adakah kita? Adakah umat Melayu kita? Wallahu alam. Sebab Salahuddin Al-Ayyubi sendiri bukannya orang Arab. Jadi tidak mustahil orang Melayu kita yang akan membebaskan Masjidil Aqsa. Tak mustahil. Wallahu alam. Kita lihatlah. Jadi kita boleh lihat macam mana strategi Rasulullah SAW membuka Masjid Baitul Maqdis, bermula dengan peristiwa Allah SWT sendiri bagi signal melalui peristiwa Isra' dan Mi'raj. Sebelum ni kita lalu peristiwa Isra' dan Mi'raj, kita meraihkan Isra' dan Mi'raj. Rupa-rupanya Isra' dan Mi'raj ni ada kaitan dengan pembebasan Masjidil Aqsa. Isra' dan Mi'raj inilah yang menghubungkan secara langsung umat Islam dengan Baitul Maqdis. Kenapa Allah SWT memperjalankan Rasulullah daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Itu menjadi satu tanda tanya. Kenapa Allah lalukan ke Masjidil Aqsa? Dan para Nabi berhimpun dan solat bersama Rasulullah SAW di Masjidil Aqsa. Maknanya ada satu perkara yang besar yang dimiliki oleh Masjidil Aqsa. Maknanya Rasulullah SAW mewarisi segala legasi Nabi-Nabi terdahulu, seperti mana kita tengok dalam graf tadi. Dan kemudian Baitul Maqdis menjadi simbol dan visi antarabangsa dakwah Islam. Maknanya Rasulullah SAW bukan hanya bercita-cita untuk mewujudkan negara Islam, tetapi bercita-cita untuk menawan dunia. Inilah selepas hijrah apa yang telah berlaku. Isra' Mi'raj berlaku sebelum hijrah. Selepas hijrah Rasulullah SAW dalam peperangan sebut sebanyak 12 kali. Kita tengok dalam maksud hadis, sebanyak 12 kali Rasulullah SAW sebut tidak ditekankan perjalanan kecuali ke 3 masjid, iaitu Masjidil Haram, Masjid Rasulullah SAW dan Masjidil Aqsa. Rasulullah SAW sebut sebanyak 12 kali dalam siri-siri peperangan. Maknanya besar. Maknanya ada benda yang Rasulullah SAW ingin sampaikan kepada para sahabat. Bukan sekadar fadilat Masjidil Aqsa. Kita tahu fadilat Masjidil Aqsa ni solat dapat 500 kali ganda solat. Okey. Dan inilah apa yang berlaku. Rasulullah SAW sendiri menghantar 3,000 tentera ke perang Mu'tah untuk menentang Rom. Kemudian Rasulullah SAW sendiri hantar 30,000 dalam perang Tabuk. Dan kemudian hantar ke perang Mu'tah semula dengan pimpinan Usamah bin Zaid. Dan kemudian Saidina Abu Bakar meneruskan perjuangan sehinggalah Saidina Umar. Dan akhirnya Saidina Umar telah membuka Masjidil Aqsa. Nampak perjuangan ini diteruskan oleh para sahabat.
Okey, dan kemudiannya diteruskan juga oleh Salahuddin Al-Ayyubi. Inilah gambarannya. Maknanya besar perjuangan ini, dan sekarang ini bermaksud perlunya kepada seorang yang membebaskan. Maknanya tanggungjawab itu ada kepada kita. Okey. Saya nak bawa satu lagi video yang menceritakan tentang apakah yang berlaku apabila sebelum dirampas Masjidil Aqsa ni daripada tangan umat Islam. Theodor Herzl. Muradınızı derhal söyleyiniz. Toprak istiyorum. Kudüs'te Yahudiler için toprak istiyorum. Onlara Filistin'de toprak verin. Bir yurtları olsun. Malumunuz, maddi olarak oldukça güçlü Yahudiler var. Bu iyiliğiniz karşılıksız bırakılmaz. Osmanlı'nın Avrupa'da biriken bütün borçlarını kapatabiliriz. Sizden tek isteğim, Kudüs'ten bir avuç toprak satmanız. Ben bir karış dahi olsa toprak satmam. Zira bu vatan bana değil, milletime aittir. Milletim bu toprakları kanlarıyla mahsuldar kıldılar. O bizden uzaklaşıp ayrılmadan biz tekrar kanlarımızla örteriz. Benim Suriye ve Filistin alaylarımın askerleri Plevne'de birer birer şehit düşmüşlerdir. Bir tanesi bile geri dönmemek üzere. Hepsi muharebe meydanını kanlarıyla sulamışlardır. Devlet-i Aliye bana ait değildir. Milletimindir. Ben onun bir parçasını bile veremem. Ben canlı bir beden üzerinde ameliyat yapılmasına müsaade etmem. Kudüs'te bir Siyonist devlet kurulmasına izin vermem. Biz bir devlet kurmak istemiyoruz. Osmanlı tebaası olarak huzur içinde, barış içinde yaşamak istiyoruz. Paşa. Ortadaki Davut yıldızı. Peki alttaki ve üstteki mavi çizgi? Sadece bir işaret. Hiçbir manası yok. Manasını unuttuysanız hatırlatayım Bay Herzl. Nil ve Fırat arası. Siz bu bayrağı çizerek emirinizin arz-ı mevut olduğunu ilan ettiniz. Nil ve Fırat arasında bir Siyonist devlet kurmak istediğinizi haykırdınız. İşte ben de haykırıyorum. Ben yaşadığım sürece böyle bir devlet kurulmayacak. Buna mani olacak. Yıkıl! Okey. Itulah gambaran tentang apa yang berlaku sebelum Zionis datang untuk menjajah Palestin. Jadi mereka telah merancang satu perancangan yang sebenarnya kaum Israel ini dia adalah satu bangsa yang tak ada negara. Dan dia pernah menjadi satu bangsa yang dibenci di Switzerland. Dan mereka telah dibunuh beramai-ramai oleh satu pertubuhan yang dinamakan sebagai Nazi. Sebab apa? Nazi ni sangat benci kepada Israel. Sebab dia ni adalah kaum yang tak ada negara.
Jadi mereka merancang semenjak daripada ini pada zaman khilafah untuk mendapatkan satu negara pada tahun 1897. Merancang untuk mendapatkan Palestin, dan bukan sekadar Palestin. Kalau kita tengok tadi, dia ada negara Israel Raya. Israel Raya itu adalah daripada Iraq, Sungai Furat di Iraq, sampailah ke Sungai Nil di Mesir, dan selatan dia adalah Madinatul Munawwarah. Bermakna orang Israel ni bukan sekadar nak dapatkan Palestin dan Masjidil Aqsa sahaja, tetapi mereka akan kembangkan lagi kepada Iraq. Kita tengok apa yang terjadi pada Iraq. Sekarang jadi lemah. Apa yang berlaku di Mesir pun bawah bawah telunjuk mereka, dan sekarang mereka nak luaskan sehingga ke Madinatul Munawwarah. Okey. Dan itulah tujuan sebenar mereka, dan inilah yang menjadi peristiwa berdarah bagi umat Islam. Selepas 50 tahun perancangan tersebut, mereka telah berjaya mendapat negara haram Israel pada tahun 1948. Okey. Saya nak bawa terus kepada apa yang sedang berlaku di Palestin. Ini adalah gambar khalifah kita yang terakhir, iaitu Abdul Majid II. Sebelum ini tabik hormat yang terakhir, sebelum dia dibuang negara. Ini yang terakhir. Inilah peristiwa penubuhan negara haram Israel. Ini mereka datang secara beramai-ramai, berpusu-pusu beramai-ramai. Asalnya adalah untuk berniaga dan juga bercucuk tanam di Palestin. Itu tujuan asal dia. Tetapi apabila mereka telah ramai, akhirnya telah mereka menjajah secara senyap. Dan hari ini kita lihat, pada 1946 hijau ni mewakili umat Islam. Umat Islam di Palestin 1946 hampir menguasai semua 90%. Tetapi sedikit demi sedikit telah diambil oleh Israel, dan sehinggalah sekarang hanya Gaza dan juga tebing barat sahaja milik orang Islam. Itu pun tebing barat pun dah jadi macam kek yang dirobek. Dan setelah dan apa yang berlaku kini, datangnya Donald Trump, Presiden Amerika Syarikat, telah melakukan dan membela negara haram Israel. Dan mereka telah buat satu perjanjian dinamakan The Deal of the Century. The Deal of the Century, ataupun dalam bahasa Melayu dia perjanjian abad ini. Apa konten daripada Deal of the Century ini? Mereka nak pindahkan orang Islam daripada Palestin itu. Dia lebih kurang perjanjian damai lah, tetapi perjanjian yang sebenarnya berat sebelah. Dia nak pindahkan pelarian-pelarian Palestin yang berada di luar negara dan juga yang berada di dalam negara untuk pindah ke semenanjung Sinai, sempadan Sinai itu. Sempadan Sinai, kita boleh lihat ini Sinai. Dan akhirnya memudahkan Israel untuk menguasai sepenuhnya negara Israel, dan mendapat solat dan bersembahyang di Masjidil Aqsa bagi agama Yahudi. Ini saya nak sebut, hanya ada 3 negara sahaja yang kerajaannya dan juga rakyatnya kuat dan lantang memperjuangkan isu Palestin. Yang pertama ialah Malaysia. Alhamdulillah, negara kita adalah negara yang lantang dan sentiasa memberikan bantuan kepada Palestin. Yang kedua ialah Indonesia, dan alhamdulillah orang Palestin telah melebarkan sayapnya ke Indonesia. Dan yang ketiga ialah Turki. Selain daripada 3 negara ini, kita letakkan tanda soal. Seperti yang baru-baru ini kecoh, UAE ataupun Emirates melakukan normalisasi terhadap Israel. Maknanya tak ada masalah Israel ni. Dan dia telah mengutuk orang Palestin dengan mengatakan bahawa orang Palestin, maknanya orang Yahudi lebih mulia daripada orang Palestin. Ini muka dia. Nama dia Wasim Yusof. Al-Yahud Ashraf Minkum. Ini antara negara Arab yang keterdepan membela Israel. Kita boleh lihat ini masjid Sheikh Khalifah bin Zaid yang dibina di Al-Quds, dan dia dibina hanya 5 km sahaja daripada Masjidil Aqsa.
Kenapa dibina 5 kilometer sahaja? Rupanya dia kata pada orang Palestin, kau tak payahlah bergaduh-gaduh dengan Israel, kau solatlah di masjid yang kami bina ini, besar, dan bagilah Baitul Maqdis ataupun Masjidil Aqsa ini kepada Israel. Okey. Nah, itulah sebab tu kita lancarkan solidarity menggagalkan the deal of the century. Okey. Dan insya-Allah di belakang nanti akan ada petition, dan saya menjemput kepada ibu-ibu, ayah-ayah, adik-adik, abang-abang dan semua untuk menandatangani petition menggagalkan the deal of the century sebagai tanda bantahan kita kepada Amerika Syarikat. Dan apa yang berlaku di Gaza sekarang ini, Gaza telah menjadi lebih sempit daripada apa yang sebelum ni. Gaza sebelum ini besar lebih kurang macam Perlis dan menempatkan penduduk sebanyak 2 juta. Tetapi sekarang ini telah disempitkan ke dalam lebih kurang 3 kilometer ke dalam. Dengan COVID-19-nya menyebabkan mereka susah untuk nak buat penjarakan sosial, dan ekonomi semestinya semakin teruk. Inilah gambaran dia. Ini dia tak boleh nak runtuhkan tembok lagi. Tembok setinggi 12 meter di Gaza, jadi dia letak dawai. Inilah bantahan kepada Wasim Yusof tadi dan mengisytiharkan sebagai pengkhianat kepada perjuangan agama. Okey, dan ini pun baru-baru ini Gaza masih lagi diserang oleh Israel, ditembak pada waktu malam oleh airstrike mereka. Dan Gaza mengisytiharkan perintah berkurung selama 48 jam. Sampai sekarang bekalan elektrik mereka hanya peroleh 4 jam sahaja sehari. Dalam keadaan sekarang ini dah masuk musim sejuk. Syria pun sekarang masuk musim sejuk, dan kebanyakan mereka adalah miskin, tak mampu untuk beli baju sejuk dan kerosin untuk memanaskan badan. Ini gambar setelah mereka letupkan baru-baru ini. Dan ini adalah anak yang baru saja kematian maknya. Apa yang terjadi pada maknya? Orang Israel datang ke rumah dia. Akhirnya ibu dia tu ketika dia tutup pintu tu, ibunya ditembak. Jadi anak yang hanya ada tempat bergantung ibu dia sahaja, maknanya ayahnya dah telah syahid, sekarang ini tiada tempat bergantung lagi. Tak ada orang untuk dia berkasih sayang, dan apatah lagi untuk membela nasib dia, siapa nak bagi makan, siapa nak bagi dan sebagainya. Inilah keluarga yang sayu, dan ini baru saja berlaku. Dan macam-macam lah. Setiap hari kita akan dapat berita yang terkini daripada Palestin. Antaranya yang baling bom tangan tadi masuk dalam rumah. Betapa kejamnya Israel, dan mereka tidak pernah kenal erti damai sebenarnya. Jadi satu fakta yang saya nak kongsikan dengan ibu-ibu dan ayah-ayah, seperti mana kita sebutkan tadi, umat Islam ada 2 bilion. 2 bilion. Tetapi orang Israel, orang Yahudi ada 30 juta sahaja. 30 juta. Tetapi bagaimana kesatuan orang Yahudi dalam membela dia orang punya masa depan? Mereka telah mengumpulkan sebanyak 2 bilion dalam tempoh setahun. Dalam setahun mereka mengumpulkan 2 bilion. Sedangkan umat Islam yang ada 30 juta tadi, 2 bilion tadi, hanya mengumpulkan 30 juta USD setahun. Dan itu pun bukan daripada negara-negara Arab. Jadi sepatutnya kalaulah setiap orang Islam bagi RM1 saja, sudah dapat 2 bilion. Tetapi nampaknya umat Islam kita ni masih lagi berpecah dan masih lagi ada penyakit al-wahan yang kita sebutkan pada awal tadi, iaitu cintakan dunia dan juga takut kena mati. Akhirnya dia tidak mengisah tentang apa yang berlaku kepada saudara dia.
Jadi adakah kita perlukan Palestin ataupun Palestin perlukan kita? Sebenarnya kita yang memerlukan kepada Palestin. Apabila kita melihat pada kehidupan akhirat seperti mana disebut oleh Rasulullah SAW, Allahumma la aisha illa aishal akhirah. Sepatutnya menjadi kita ni tak menjadi orang yang rugi di dunia ini dengan kita menanam sebanyaknya saham kita di dunia ini. Tahulah kita pun alam kubur pun menanti-nanti kehadiran kita. So, janganlah kita menjadi orang yang rugi dan muflis tanpa sebarang amalan. Jadi wallahu alam, itulah sedikit sebanyak perkongsian tentang apa situasi terkini dan juga sejarah berkenaan dengan kemerdekaan dan perjuangan memerdekakan bumi Palestin. Sama-samalah kita menanam azam pada tahun baru ini, untuk kita letakkan satu saham walaupun sedikit dalam kehidupan kita untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Supaya apa? Supaya kita dapat menjawab di depan Allah SWT, wahai Allah SWT, aku telah melakukan sesuatu. Melalui aman Palestin, aku telah melakukan sesuatu untuk membebaskan bumi Palestin. Mudah-mudahan Allah menjadi saksi kepada kita bahawa kita adalah sebahagian daripada pembebas kepada Masjidil Aqsa. Okey. Jadi insya-Allah selepas ini selepas solat Isyak, insya-Allah kita ada bagi siapa yang masih lagi ingin menyumbang, tabung telah disediakan, dan barang siapa yang ingin menyertai kafalah ataupun tajaan anak yatim, seperti mana kita lihat wajah tadi, inilah wajah-wajah anak-anak yang tiada hilang punca pendapatannya. Jadi melalui aman Palestin kita buat penajaan anak yatim. Maknanya siapa nak jadikan satu anak angkat, anak angkat maknanya bukan bermakna anak angkat ni kita bawa dia ke Malaysia, tak. Anak angkat ni maknanya kita taja dia dengan sebulan sebanyak RM180. Mudah-mudahan kita dapat ganjaran yang seperti mana disebut oleh Rasulullah SAW, ana wakafilul yatim kahatain. Aku dan orang yang menaja anak yatim ini, yang menjaga anak yatim ni, seperti ini di syurga nanti. Maknanya mendampingi Rasulullah SAW di syurga. Rasulullah tunjuk macam ni. Maknanya Rasulullah mesti duduk di syurga yang paling tinggi. Dan barang siapa yang dapat damping Rasulullah, maknanya dia berada di syurga yang tertinggi. Dan juga kita pun sedang menjalankan pelaburan akhirat, maknanya wakaf untuk membina hospital mental. Hospital mental ini sangat crucial di kalangan orang Palestin. Kerana apa? Hari ini dia nampak keluarga dia ada, esok dah tak ada. Kita bayangkan anak kita yang kita sayangi tu, macam saya ada 2 orang anak, dua-dua kecil-kecil, tiba-tiba esok hilang. Agak-agak apa perasaan kita apabila hilang anak tu? Inilah perasaan yang dirasai oleh orang Palestin. Ada anak yang dikasihi, esoknya mati dibom. Dan siapa yang ingin menyertai auto debit, auto debit ni mudah. Maknanya potongan tetap sebanyak minimum RM10 sahaja daripada bank. Maknanya tak perlu nak cari Aman Palestin kat mana dah lepas ni. Sertai auto debit, maknanya setiap bulan dia akan menyumbang kepada Aman Palestin sebanyak RM10 setiap bulan. Dan RM10 ni tidaklah banyak kalau kita bahagikan dengan 30 hari, hanya 33 sen sahaja sehari. Ini borangnya. Borang ni pun boleh dapat di kita punya booth di belakang nanti. Ini adalah wakaf hospital kita nak bina nanti. Dan ini antara masjid dan juga projek-projek yang kita akan laksanakan di Palestin. Jadi wallahu alam, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada hadirin muslimin muslimat kerana meluangkan masa bersama-sama untuk mendengar tentang isu Palestin. Dan ribuan terima kasih juga kepada AJK Masjid, tuan pengurusi dan sebagainya kerana memberikan ruang kepada Aman Palestin. Mudah-mudahan hari ini menjadi titik penyaksian bahawa kita telah bersama-sama bertekad
untuk membantu saudara kita di Palestin. Maknanya bermula hari ini letakkan sesuatu yang kita akan lakukan untuk Palestin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.